Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini, dan kami dapat merasakan aroma yang berbeza ataupun aura yang cukup berlainan kerana inilah hari yang terakhir untuk tahun 2020 dan juga hari terakhir MHI bersiaran untuk tahun ini. Moga-moga ada manfaat yang kami limpahkan sepanjang tahun dan anda terus berjuang kerana esok, semalam dan juga hari ini adalah hari yang sama untuk kita berjuang dengan satu perkara yang tidak pernah kita jangka sama sekali, iaitu COVID-19. Betul, dan diharapkan esok tahun 2021 akan memberi sinar kebahagiaan buat kita seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Baik, hari ini 31 Disember pastinya kami akan padatkan hari anda dengan pelbagai informasi yang menarik, dan hari ini Fetri kita akan berbicara mengenai satu topik ataupun isu yang hangat diperkatakan sekarang, iaitu antara yang hangatlah tahun ini, iaitu pembelajaran dalam norma baru, kerana kita tak sedar kan sekarang ni dalam menghadapi norma baru, bagaimana sistem pembelajaran itu pun sudah berubah. Ya, kalau dulu memanglah kita terpaksa menekuni kuliah dengan pelbagai program yang sangat mantap membina Sasia untuk membina kemenjadian pelajar ataupun murid, tapi untuk tahun ini terpaksa dirombak pada satu perkara yang tak pernah kita jangka. Namun yang membimbangkan ialah bagaimana, apakah impaknya kepada pembentukan Sasiah keseluruhannya. Kerana bayangkanlah kalau ada seorang ibu, ialah contohlah ibu tunggal yang mungkin dalam kategori B40 tak mampu, jadi ada 5 anak yang sekolah pada masa yang sama. Bayangkan kalau ada kelas tu pada masa yang sama, sedangkan perhatiannya ada satu saja. Dan itu satu masalahnya. Satu masalah lain pula, bagaimana dengan tidak semua orang mempunyai capaian internet yang laju di rumah. Itu pun menjadi satu masalah, penggunaan laptop dan sebagainya. Itu akan kami bawakan kepada anda sebentar nanti. Dan hari ini bukan kita berdua saja kat sini hari ini, Fetri. Kita pun ada seorang, dah kita kat sana. Berbaju hijau. Akan berubah status ke? Berubah status menjadi bapa cahaya mata kedua ke? InsyaAllah, Amin. Saya akan jadi sebagai seorang guru ke apa kan. Okey, apapun, terima kasih kepada Masila dan juga Fetri. Selamat pagi kepada anda semua yang bersama kami di Malaysia hari ini. Setujulah apa yang mereka katakan tadi. Kita berada dalam norma baru ini. Ramai yang terkesan, pelajar, ibu bapa dan juga saya rasa pendidik pun sekarang ini agak pening kepala lah juga nak memikirkan cara bagaimana pendekatan untuk kita bersama dengan para pelajar ini. Sebenarnya Kementerian Pendidikan pun sama sahaja mereka rasakan bahawa untuk PDP ini, pengajaran dan juga pembelajaran dalam talian ini pada awal peringkatnya mungkin rasa agak kurang berkesan disebabkan mungkin Basila katakan tadi akses internet dan sebagainya. Tapi kita melihat skop daripada teknologi maklumat ataupun komunikasi ini dari segi akses peranti tersebut. Ada di antara kita yang mungkin tidak mempunyai peranti di rumah masing-masing, bagaimana caranya untuk kita belajar di rumah, dan saya percaya bahawa kerajaan banyak juga membantu untuk mengadaptasi proses pembelajaran di dalam rumah ini. Dan kita lihat juga bahawa kalau di peringkat IPT mungkin mereka berasa bahawa ini merupakan suatu perkara yang baru dan juga mereka mungkin dah faham sebab apa, sebab para pelajar ini mungkin di peringkat IPT ini mereka dalam keadaan yang matang dan juga boleh berdikari. Tetapi kalau mungkin pelajar-pelajar di sekolah rendah ini antara masalah yang mereka hadapi adalah kurangnya memberi fokus kepada pembelajaran kalau di dalam rumah. Sebab bukan mudah untuk mendapatkan perhatian. Kalau macam kata 5 kita fahamlah, tumpuan kepada SPM yang belum lagi, ini pertama kali sejarah di mana SPM tidak diadakan pada tahun yang sama. Mereka menantikan 2-3 bulan selepas ini. Dan juga bagaimana nak menarik fokus minat pelajar, sebab kadang-kadang dalam kuliah pun, dalam kelas pun tak mampu memberikan tumpuan. Apatah lagi pada bayangkan ketersambungan internet pun agak sukar. Kemudian guru nak pantau lagi bagaimana tanya soalan lagi. Ada yang mungkin hanya on-kan saja, tapi tidur ataupun tak buat kerja rumah. Guru terpaksa membuat pelbagai susulan. Memang sukarlah, mencabar, sangat-sangat kritikal sebab kita bimbang ada generasi tertentu, ada kelompok tertentu yang menghampiri tahap tak tahu membaca. Ketinggalan banyak bab sebab bukan mudah Betul. Itu memang cabaran besar untuk para pendidik. Itu yang sangat merisaukan kerana kalaulah pelajar itu tidak boleh memberi tumpuan di dalam kelas secara bersemuka, bolehlah guru itu menegur dan sebagainya. Tapi kalau dalam kelas online, susah untuk guru itu memantau dan itu akan menyebabkan sedikit mungkin proses itu tak sampai kepada pelajar. Dan itu mengenai pendidikan, mengenai pembelajaran norma baru. Dan sekarang ni kalau perasan cuaca kita kebelakangan ni kerap hujan, pagi hujan, malam hujan, petang hujan. Dan bercakap mengenai cuaca ini, saya nak kongsikan sedikit mengenai
mengenai amaran cuaca di mana keadaan hujan lebat yang berterusan sedang berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, dan sehubungan itu amaran cuaca waspada kuning yang dikeluarkan pada 29 Disember 2020 dikemas kini berkuat kuasa sehingga 31 Disember 2020 untuk kawasan yang berikut, iaitu di Sabah, di pedalaman Sabah, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, dan di Sandakan di daerah Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan, dan juga di Kudat. Dan dalam tempoh tersebut, kejadian angin kencang boleh berlaku di kawasan pantai di negeri-negeri pantai timur Semenanjung dan juga Sabah, manakala kebanyakan kawasan di negeri-negeri pantai barat Semenanjung, Sarawak dan selatan Sabah dijangka mengalami kejadian ribut petir dan hujan lebat berserta angin kencang terutamanya pada waktu petang sehingga awal malam, dan keadaan ini akan berpotensi menyebabkan banjir kilat di kawasan rendah serta kerosakan kepada struktur yang tidak kukuh. Dan angin kencang timur laut yang berkelajuan 60 km sejam ini dengan ombak mencapai 45 meter dijangka boleh berlaku di perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, Sabah dan juga Sarawak dalam tempoh tersebut. Dan ini boleh mendatangkan risiko limpahan air laut lah. Boleh muncul akibat situasi ini. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh rujuk semua maklumat laman sosial dan web rasmi iaitu di www.met.gov.my untuk dapatkan perincian yang terkini. Dan sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita memanglah tahun ini juga diuji sebabkan ada banyak kekalangan dari segi ramai yang duduk rumah barangkali. Jadi ada yang sebarkan berita palsu yang tidak benar, yang betulkan rasa panik. Ingat, walaupun anda hanya suka-suka tapi ada impaknya kepada diri anda sendiri. Mungkin diambil tindakan undang-undang dan juga dikenakan pelbagai tindakan susulan. Okey, itu tentang cuaca yang harus kita berikan tumpuan sebab ia juga memberikan impak kepada rezeki pelaut dan sebagainya. Dan ada satu lagi isu yang kami kongsikan dengan anda. Perkara yang penting. Perkara yang penting untuk kita kongsikan, masih lagi bercerita hari-hari sebenarnya kita bercakap berkenaan dengan COVID-19 ini, ya. Dan kalau kita lihat sejak beberapa minggu yang lepas, angka masih lagi berada dalam keadaan 4 digit, tidak pernah turun, ya. Ke 3 digit, 2 digit dan 1 digit tu memang tak nampaklah buat waktu sekarang ini. Ini dia seperti mana yang anda dapat saksikan sekarang, kes yang mana berlaku semalam, ya. Kita mencatatkan semalam 1,870 kes, di mana kalau sebelum ini 1925, sikit saja penurunan berlaku, dan dengan perkembangan itu secara totalnya 110,485 kes yang masih lagi berada di dalam negara kita Malaysia ini, dan yang masih aktif yang perlu anda ingat sekarang ini yang berada di persekitaran kita 22,562 kes. Dan semalam, ya, buat pertama kali dalam sejarah, Johor pula berada di tangga teratas mencatatkan jumlah kes 607 kes semalam, diikuti oleh Selangor 472 kes dan juga Sabah 280 kes dan KL 219 kes. Dan semalam juga kita mencatatkan beberapa kluster-kluster baru. Ini dia yang kluster tamat, alhamdulillah 282 maafkan saya, agak tinggi juga, ya, tetapi walaupun ada kluster-kluster yang tamat tetapi akan muncul juga kluster-kluster yang baru, dan besok merupakan hari yang baru untuk tahun 2021, dan seperti mana yang kita harapkan, jutaan rakyat Malaysia harapkan bahawa kemunculan vaksin itu akan berada di Malaysia, dan berkemungkinan besar andai kata kalau vaksin ini kita dah pun mendapat suntikannya 1 ataupun 2 dos, insya-Allah lah mungkin kita boleh mengurangkan kadar kebolehjangkitan COVID-19 di Malaysia. Baik, daripada perkembangan COVID-19 kita nak beralih kepada perkembangan berita di berita harian. Paparannya kita pun dah bawakan isu ini sebenarnya beberapa minggu yang lalu, tetapi masih lagi berada di dada-dada akhbar, iaitu berkenaan dengan isu status halal daging import, ya. Dan kepada anda yang menjual daging import, ya, untuk anda mempamerkan maklumat sumber bekalan. Peniaga daging import termasuk pemilik pasar raya seluruh negara diminta untuk mempamerkan sijil halal bersama maklumat sumber bekalan bagi memberi lebih keyakinan dan menghilangkan keresahan pengguna beragama Islam berhubung status halal daging yang dijual di pasaran. Dan menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid, beliau berkata agar ianya dapat memberikan jaminan, ya, daging sejuk beku yang dijual di pasar raya dan pasar utama disahkan halal kerana pihaknya sudah merampas produk daging yang menggunakan sijil halal palsu.
ya, dan perkongsiannya di muka surat 2 dan juga 3, dan seperti mana yang diumumkan juga bahawa berlakulah penangkapan beberapa individu disebabkan logo halal tersebut. Dan saya ingatkan kepada anda pengguna-pengguna yang mungkin sebelum ini yang ingin memakan daging import, mulai saat ini apa kata anda boleh memuat turun aplikasi verify halal, ya, sama ada anda pengguna Android ataupun anda menggunakan iPhone dan sebagainya, untuk anda memeriksa status logo halal tersebut. Okey, itu dia paparan menarik di berita harian, iaitu berkaitan dengan isu status halal daging import. Kita bersama dengan Fetri dan masih lagi di sana. Silakan. Okey, paparan di NST untuk hari yang terakhir tahun 2020 ini tentang 2021. A new hope. Malaysians are trading carefully but optimistically into a new year after 2020 got everyone completely off guard around the globe. The NST explores what's in store for us as we continue to join forces to push back the pandemic. Banyak yang diberikan gambaran, terutama di halaman yang kedua dan ketiga, dan saya tertarik dengan beberapa isu, tentunya tentang politics. The distribution of COVID-19 vaccines will make it more likely that the 15th general election is held sometime next year. Court cases and then new laws and Hajj, Lembaga Tabung Haji still consider and discuss with the Saudi government the conditions and flexibilities for Malaysian pilgrims to perform the Hajj next year. Ada harapan untuk kita berjuang sebab tahun ini memang tak ada langsung jemaah yang dibenarkan untuk tunaikan haji di seantero dunia. Hanya penduduk di sekitar Mekah saja, lebih kurang 1,000 orang, dan tahun ini tahun depan 2021 mungkin ada peluang kalaulah semuanya kan ada yang baik. Di samping kita juga meramalkan mungkin akan berlakunya pilihan raya yang ke-15. Di samping terus kita laksanakan seperti Perdana Malaysia 2021 hingga 2025. Itu antara gambaran dan juga harapan untuk 2021. Dan seterusnya itu di NST, dan saya akan kongsikan paparan di harian Metro. Aktiviti ternakan babi resahkan penduduk, nafas jijik. Perinciannya di halaman kedua dan ketiga, di mana di sini 1,000 penduduk terpaksa hidu bau busuk dari ladang ternakan babi berkeluasan 40 hektar. Dan masalah tersebut telah berlarutan selama 10 tahun, dan ada penduduk berkata kehidupan seharian mereka terganggu. Katanya lagi pintu dan tingkap rumah perlu sentiasa ditutup walaupun ketika berada di rumah bagi mengurangkan bau yang meloyakan, di samping menghindari kehadiran banyak lalat. Dan bau busuk dari ladang babi itu mengganggu hampir setiap malam hingga awal pagi, dan kadang-kala memaksa penduduk di situ memasak dalam keadaan sistem pengudaraan yang tidak sempurna. Dan kalau bau busuk itu terlalu kuat, ia akan melekat sampai meresap kepada pakaian dijemur di luar rumah. Dan bau busuk itu terutama ketika cuaca berangin serta selepas hujan, dan penduduk di situ rasa tak selesa apabila lori yang membawa muatan babi kerap keluar masuk melalui kawasan perumahan yang majoritinya beragama Islam. Sepatutnya lori tersebut boleh menggunakan alternatif jalan yang lebih jauh dari penempatan penduduk. Dan katanya lagi masalah mengenai ini tak pernah selesai walaupun 5 tahun lepas masalah isu ladang babi haram ini telah dibongkarkan oleh pihak media, namun masih tiada lagi jalan penyelesaian, dan kita harapkan agar masalah ini dapat diselesaikan segera agar boleh memberi keselesaan kepada penduduk di kawasan tersebut. Okey, saya lupa dia tunjukkan. Ini gambaran mudah tentang apa yang berlaku tahun 2020. Dan antara perkataan yang paling popular tahun ini ialah SOP, Barisan Hadapan. Barisan Hadapan pun ramai di bidang perubatan, di bidang keselamatan, bidang media, Barisan Hadapan ekonomi juga. Jangan dilupakan. Dan apa yang dikata inilah suasananya tentang 2020, dan siapa yang dapat melupakan tentang PKP yang pertama kali. Betul. Satu negara dalam keadaan yang cukup berbeza. Di sebalik PKP ada pelbagai cerita, tapi kita pun tempuh dengan jaya. Kita doakan mana yang telah pun pergi menghadap ilahi, dirahmati, dan juga kita yang masih hidup terus berjuang dalam segenap aspek. Okey, ini sebenarnya di halaman yang ke-6 dan 7. Cukup-cukup memberikan kesan sebab ada yang berjuang yang memakai pakaian tertentu, ya, PPE, yang tak boleh tidur memikirkan nasib orang yang di hadapan mereka. Semua ini harus kita renungkan. Mengapa keadaan kembali pulih? Sebab kita pun pasti ada yang dah penat
dengan segala yang berlaku, tapi itu saja pilihan yang ada. Doakan yang terbaik untuk Malaysia dan dunia. Okey, kita doakan yang terbaiklah untuk negara kita ni supaya kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 ini ya. Kita harapkan doakanlah agar 2021 dapat memberikan kesejahteraan dan kesihatan kepada seluruh rakyat Malaysia. Baik, Malaysia hari ini ingin berhenti berehat seketika. Sekembalinya nanti kita banyak lagi pengisian menarik untuk anda. Jadi nak tahu, terus kekal bersama dengan kami bertiga pastinya di Malaysia hari ini. 2 hari lepas itu pula ada lagi 2 orang di majlis yang sama telah juga disahkan positif. Hari ini adalah hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan. Contoh dah habis moratorium, masih tak dapat apa-apa pekerjaan. Oleh scammer ni sebab mereka ni pandai bercakap, selalunya kita percaya. Ada sekarang ni kita duduk di rumah. Siapa nak buat kerja-kerja ni? Dulu anak kita hantar kat nursery. Saya rindukan kawan-kawan, guru-guru dan masa bercuti bersama keluarga. 2020, tahun mencabar buat kita. Segala rintangan yang dihadapi mengajar kita untuk lebih menghargai diri, keluarga dan insan sekeliling. Saling mengingatkan, saling berpesan. Pengalaman silam jadi pedoman. Dengan doa, azam dan kecekalan, terus meniti tahun mendatang. Bersama harapan dan senyuman. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi kekal bersama dengan kami pastinya di Malaysia hari ini, hari yang terakhir untuk tahun 2020. Baik, kita nak bercakap berkenaan dengan pembelajaran di norma baharu ini dan fokus kita sekarang ini kepada pelajar-pelajar di IPT. Untuk pelajar di IPT sebenarnya saya rasa ianya juga memberikan sedikit cabaran untuk pelajar-pelajar di IPT kerana kalau sebelum ini pun sistem pembelajaran mereka itu secara bersemuka sahaja dengan pesara dan sebagainya, tetapi disebabkan pandemik ini mereka pun terkesan juga mereka mengadakan pembelajaran secara PDP iaitu secara dalam talian dan kita nak lihatlah cabaran-cabarannya dan adakah tahun 2021 nanti sistem pembelajarannya akan diteruskan secara PDP ini ataupun bagaimana. Jadi untuk itu, untuk berkata-kata tentang cabaran pembelajaran di Institut Pengajian Tinggi, bersama saya sekarang di studio kita bersama dengan Profesor Dr. Zafir Han Muhammad Makbul, Profesor Pengurusan Organisasi dan Pengurusan Sumber Manusia, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM Selangor. Assalamualaikum Prof. Terima kasih Prof. Waalaikumsalam Fazli. Sihat Prof? Sihat. Sebelum ini mungkin kita berkomunikasi secara dalam talian saja, Skype kan. Jadi sekarang ini kita bersama dengan Prof secara bersemuka. Okey, baik Prof. Sebagai permulaannya mungkin Prof boleh kongsikan ya, disebabkan pandemik ini ramai yang terkesan, bukan sahaja pelajar, ibu bapa, malahan di peringkat IPT pun terkesan juga ya disebabkan pandemik ini. Bagaimana Prof melihat tentang perkara ini ya, pandemik dan juga kaitannya dengan pengajaran dan juga pembelajaran secara dalam talian ini Prof. Ya. Terima kasih Fazli Ya, dan juga penonton Malaysia hari ini TV3. Tahun 2020 telah menyaksikan isu kehilangan, kerugian yang dihadapi oleh ramai masyarakat, bukan sahaja di Malaysia tetapi penduduk di dunia sebenarnya. Dan seolah-olah kehidupan kita terkesan dan terhenti seketika di serangan pandemik COVID-19. Dan sudah tentulah pelbagai sektor akan terjejas, terutamanya sektor pendidikan sendiri. Dan Fazli, sebenarnya pelaksanaan PKP ini, PKPB dan PKPD diperketatkan dan seumpamanya telah mengubah sedikit sebanyak gaya kehidupan kita dalam gaya kehidupan kita lah. Ya. Hakikatnya menepani COVID-19 ini telah menyaksikan bahawa kita semua meminimumkan komunikasi bersemuka. Meminimumkan komunikasi bersemuka sama ada secara kumpulan ataupun secara individu. Dan sudah tentulah yang peringkat prasekolah, peringkat sekolah rendah, menengah dan juga tinggi juga akan terjejas. Dan harus diingat, bukan di luar sana berkemampuan untuk menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran di rumah yang selesa. Kita mengambil kira latar belakang keluarga, kos langganan internet, bilangan alat peranti, akses talian, akses talian, liputan rangkaian dan seumpamanya telah menjadikan korpus ilmu pengetahuan dan kemahiran itu merupakan jurang yang perlu kita tangani bersama dalam menghadapi pembelajaran tahun 2021 ini. Itu antara yang mana isu yang mungkin kita bangkitkanlah dalam skop pembelajaran di IPT ya, iaitu jurang berkaitan dengan kemahiran
dan juga pengajaran pembelajaran secara dalam talian. Dan mungkin itu pendekatan untuk tahun-tahun yang mendatang. Ya, bagaimana Prof melihat jurang tersebut, kemahiran dan juga PDP ini untuk pelajar di IPT? Terima kasih Fazli. Ini sebenarnya kebimbangan yang melanda masyarakat di luar sana dan pihak-pihak tertentu berkaitan dengan jurang tersebut. Jurang ilmu pengetahuan dan juga kemahiran yang akan meresapi dalam diri para pelajar dan juga menambah baik kemenjadian pelajar itu. Dan persoalan Fazli ini mengingatkan saya pada satu pantun tradisional kita yang dahulu kala amat popular, iaitu berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki, berguru ke padang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. So ini menunjukkan bagaimana usaha seseorang dalam kembara menuntut ilmu, kembara menuntut ilmu secara ala kadar atau daripada sumber yang terhad, maka ilmu pengetahuan dan juga kemahiran yang diperoleh oleh individu tersebut juga adalah amat terhad dan kita kata tidak berapa masak. Dan itulah kita memerlukan usaha semua pihak dalam memastikan kemenjadian pelajar ini. Dan saya rasa semua institusi pendidikan tinggi, sama ada di peringkat pengajian tinggi ataupun di Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, telah mengambil langkah-langkah tertentu. Antaranya adalah menyediakan dasar e-pembelajaran yang meliputi dasar umum, peraturan, kandungan e-pembelajaran, dan juga dari segi kualiti kandungan e-pembelajaran, bantuan komputer, dana khas disediakan untuk pelajar-pelajar institusi pendidikan tinggi. Kalau kita lihat, Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri telah melakukan penjajaran kandungan kurikulum pendidikan yang mengambil kira dari segi kandungan, pedagogi dan juga pentaksiran supaya memastikan hasrat kemenjadian pelajar itu akan tercapai. Begitu juga manual pengajaran dan pembelajaran. Di rumah juga disediakan, PDPR juga disediakan bagi memastikan kurikulum dapat disampaikan dengan lebih berstruktur dan juga terancang. Dan so kita harap jurang ini dapat diminimumkan. Dan untuk meminimumkan jurang ini, saya percaya ianya harus digembleng oleh seluruh sektor dan juga semua peranan harus memberikan penekanan kepada sistem ini. Untuk pendekatan tahun 2020 ini, sistem pembelajarannya seperti mana yang Prof katakan tadi, secara dalam talian tidak bersemuka. Jadi kita nak tahulah untuk tahun 2021 bagaimana, sebab berkemungkinan besar, tak tahulah, wallahualam lah, kita tak tahu nanti 2021 mungkinlah pandemik ini akan reda. Jadi adakah sebenarnya untuk pelajar di IPT ini, proses pembelajaran mereka itu akan diteruskan secara PDP ini ataupun buat dua-dua, bersemuka pun buat, PDP pun buat juga? So mengikut pendapat saya lah, Fazli, walaupun vaksin untuk pandemik ini telah ditemui, tetapi penyelesaian kepada isu ini belum nampak lagi, belum menampakkan lagi kesudahannya, penyelesaiannya. Maka saya merasakan apa yang kita lakukan ketika ini perlu diteruskan untuk tahun 2021 dalam waktu yang terdekat ini. Dan kita perlu tambah baik, tambah baik apa yang perlu kita lakukan dari segi menambah baik pelantar teknologi pembelajaran dan seumpamanya. Dan sebenarnya Fazli, kalau apa yang perlu kita lakukan dalam pembelajaran 2021 ini, kita menerapkan elemen industri 4.0 itu, di mana penekanan kepada elemen data raya, big data, internet untuk segalanya, dan pelantar pembelajaran berasaskan teknologi, di mana di situlah nanti kita akan mementingkan kepada kesaling hubungan, kepelbagaian dan juga pembelajaran berpusatkan pelajar itu sendiri. Jadi itu antara yang diberikan penekanan lah. Mungkin Prof boleh kongsikan antara lain yang kita fahami untuk tahun 2021 itu, apakah mungkin aspek-aspek yang mungkin boleh kita berikan perhatian dan juga penekanan untuk tahun hadapan, Prof? So antara perkara-perkara yang perlu kita beri penekanan kepada dalam aspek pembelajaran tahun hadapan. Saya, kalau tanya saya lah Fazli, saya kata 5 aspek ini perlu ditekankan, iaitu pemikiran kritis dan juga penyelesaian masalah. Itu amat penting, perlu ditekankan dalam pembelajaran tahun 2021. Komunikasi, elemen komunikasi juga memainkan peranan penting. Kreativiti juga memainkan peranan penting. Kolaborasi dan juga kesejahteraan emosi. Dalam 5 aspek prinsip pembelajaran yang perlu kita tekankan ini, saya ingin menekankan kepada 2 aspek penting, itu kolaborasi dan juga kesejahteraan emosi. So kolaborasi itu mengambil kira dari segi peranan pelajar itu sendiri. Bagaimana pelajar perlu menyediakan
mental, bersedia untuk mengikuti pembelajaran dalam talian itu sendiri. Manakala yang kedua yang pertama pelajar, yang kedua ibu bapa. Bagaimana ibu bapa memberi sokongan moral, motivasi kepada pelajar. Ya. Yang ketiga pendidik. Pendidik juga memainkan peranan penting. Saya kata pendidik adalah sebagai ejen perubahan di sini yang akan menyampaikan ilmu pengetahuan dan memastikan kemenjadian pelajar itu dapat dicapai. Yang keempat, sektor kerajaan. Mana kerajaan saya rasa telah dan sedang menyediakan garis panduan dan dasar yang jelas berkaitan dengan pembelajaran dalam talian tahun 2021. Dan akhirnya sektor swasta. Peranan sektor swasta juga dilihat sangat penting dalam memberi bantuan dana dan juga menambah baik prasarana yang ada. Betul. Saya setujulah sebab kerajaan sekarang ni pun banyak juga membantu ya para pelajar khususnya yang tidak mempunyai peranti diberikan secara percuma pun ada juga, dan juga kemudahan akses internet kepada mereka yang berada di luar bandar pedalaman pun kemudahan internet itu, jalur lebar itu telah pun diubah dan juga telah pun diberikan perhatian kepada mereka yang berada di luar bandar dan sebagainya. Untuk bercakap berkenaan dengan pemegang taruh ini daripada pihak sekolah, pihak organisasi dan juga pihak pengurusan tertinggi IPT sendiri, bagaimana mereka ini boleh menjayakan sistem pembelajaran untuk tahun hadapan ini 2021 ini. Okey. Kalau kita bercerita tentang pemegang taruh Fazli dia meliputi sekolah peringkat rendah, menengah dan juga pusat pengajian tinggi sendiri ya. Semuanya memainkan peranan yang penting dalam memastikan pembelajaran 2021 berjalan lancar. Sebenarnya kita tidak memerlukan peralatan yang kita kata berteraskan kecerdasan buatan artificial intelligence yang mahal. Ya, betul. Berserta dengan persekitaran realiti maya yang canggih. Ya. Apa yang kita perlu tekankan dalam saat kegetiran ekonomi yang berlaku, tidak perlu pelaburan berjuta ringgit yang perlu kita laburkan untuk teknologi dan sebagainya. Kita gunakan teknologi yang sedia ada, tambah baik apa yang patut, dan cuma kita perlu berikan pengetahuan kepada pendidik di luar sana, khususnya dalam beberapa aspek. Ya. Antaranya adalah penjagaan masa sewaktu menyampaikan aktiviti pembelajaran dalam talian itu. Dan kita lihat tidak perlu begitu apa yang kita nak sampaikan di sini, pelajar-pelajar dapat ilmu pengetahuan yang ingin kita sampaikan tanpa melibatkan rasa bosan menghadap gadget yang terlalu lama dan menghadap pelbagai aplikasi itu sendiri. Yang kedua, pembentangan atau persembahan daripada tenaga akademik itu perlulah seringkas yang mungkin dan menyampaikan fakta-fakta penting tanpa menggunakan perisian yang terlalu sophisticated. Kalau tanya saya lah Fazli, saya mengajar pelajar-pelajar kedoktoran daripada pelbagai negara di luar sana secara dalam talian. Pelajar saya seramai 24 orang kelas kedoktoran saya, dan di mana daripada 24 orang ini 10 buah negara yang berbeza, daripada China, Pakistan, Iran, Indonesia, termasuklah Malaysia, dan berbagai kekangan, berbagai implikasi berlaku. Contohnya di China, WhatsApp semua tak boleh digunakan. Mereka menggunakan WeChat. Dan inilah kekangan-kekangan yang perlu kita fikirkan dalam kita menambah pengetahuan ahli-ahli akademik dalam memastikan pembelajaran tahun 2021 mencapai matlamat yang kita harapkan. InsyaAllah kita boleh mencapai sasaran ini. Yang terakhir, Prof, mungkin Prof boleh kongsikan harapanlah aspek untuk pembelajaran ini untuk tahun 2021 ini secara ringkasnya, Prof. Sebenarnya, Fazli, membina kejayaan menepani perubahan, menepani kehidupan dan juga pembelajaran tahun 2021 sebenarnya tidak dapat dilakukan seandainya seseorang itu tidak sukar untuk keluar daripada zon selesa. Dan satu perkara yang penonton-penonton perlu ingat bahawa untuk keluar daripada zon selesa, kita memerlukan pendidikan. So melalui keupayaan untuk menyesuaikan diri dan persediaan mental yang rapi, seseorang individu yang terdidik itu akan mudah menerima perubahan dan akan berubah. Dan saya ingin ketekankan di sini bahawa kesejahteraan emosi itu sangat-sangat penting dalam memastikan bahawa seseorang individu itu lebih mapan dalam menepani perubahan yang berlaku. So justru semua pihak daripada rakyat marhain, daripada sekecil-kecil rakyat, daripada rakyat marhain sehinggalah kepimpinan tinggi negara memainkan peranan penting dalam menjayakan pembelajaran tahun 2021 ini, iaitu kita perlu memupuk, membugar dan menyuburkan
pembelajaran tahun 2021 secara dalam talian. InsyaAllah ya, dan kita harapkan akan ada keberkesanan lah nanti ya dalam proses ini. Kita faham bahawa tahun ini merupakan tahun baru untuk mereka ini, norma baru dalam pendidikan ya. Mungkin mereka agak mungkin kurang faham ya, tapi saya percaya untuk tahun hadapan mereka mungkin dah tahu dah ya cara untuk kita mengendalikan proses pembelajaran secara dalam talian ini. Baik, terima kasih dicakap kepada Prof ya. Kerana sudi bersama kami. Terima kasih Profesor Dr. Zafir Han Muhammad Makbul, Profesor Pengurusan Organisasi dan Pengurusan Sumber Manusia, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih Prof. Baik, kita ingin berhenti berehat seketika nanti. Kita akan bersama dengan Masila dan Masila akan menemu bual salah seorang daripada guru tuition yang mengajar secara dalam talian. Jadi nak tahulah apakah antara cabaran yang beliau hadapi, segalanya pastinya di Malaysia hari ini. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Kerajaan memutuskan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dilaksanakan. Wabak COVID-19 menular dengan begitu pantas dan boleh mengancam masyarakat. Berdasarkan kepada taklimat yang disampaikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, maka pada 9 Jun 2020, ibadat haji untuk semua rakyat Malaysia bagi musim haji 1441 Hijrah adalah ditangguhkan ke tahun hadapan. Pakej prihatin dan bencana yang diperkenalkan kerajaan dilihat tepat dan bersesuaian dalam menghadapi krisis ekonomi susulan COVID-19. Sementara itu, prestasi pasaran petroleum minyak mentah dunia merosot di bawah $30 Amerika setong, terburuk dalam 18 tahun pasaran minyak global. Coretan sejarah tahun 2020 didominasi oleh pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kesan wabak yang mula menular sejak awal tahun memberi impak negatif dalam semua aspek termasuk ekonomi, sosial, pendidikan dan norma hidup masyarakat dunia. Lebih membimbangkan, kadar pengangguran di Malaysia meningkat mendadak dalam tempoh pandemik ini. Sesi pembelajaran sekolah dan pengajian tinggi turut terpaksa ditunda atau dijalankan melalui sistem pembelajaran dalam talian. Bagaimanapun, melalui pakej rangsangan ekonomi dan bantuan yang disalurkan kerajaan, antaranya bantuan prihatin nasional, moratorium dan pelaksanaan penjana, pertumbuhan ekonomi negara kian pulih. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 20 individu termasuk 8 pegawai dan anggota polis bagi membantu siasatan berkaitan kegiatan pengubahan wang haram hasil aktiviti judi atas talian dan Macau scam. Tak kala semua pihak bekerja keras dalam menangani pandemik COVID-19, negara dikejutkan dengan pendedahan beberapa kes jenayah berprofil tinggi, antaranya penangkapan sindiket Macau scam terbesar dalam negara dan pembongkaran kartel daging haram yang didakwa membungkus semula daging import dengan menggunakan cop halal palsu. Lebih merisaukan, kartel daging haram ini didakwa telah beroperasi dan aktif mengedarkan produk sejuk beku ini sejak 40 tahun lalu. Sedikit berita gembira yang boleh dikenang seluruh rakyat Malaysia apabila pemain bola sepak muda negara Luqman Hakim Samsudin berjaya beraksi di peringkat Eropah setelah mengikat kontrak bersama kelab dari Belgium, KV Kortrijk. Perkembangan positif ini sedikit sebanyak dapat menyuntik semangat lebih ramai pemain muda negara untuk menempatkan diri dalam arena bola sepak di peringkat yang lebih tinggi. Tahun 2020 menutup tirainya dengan pelbagai cerita duka. Semoga tahun 2021 menjanjikan lebih makna kepada kita semua. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa seawal jam 8 pagi tadi dan diharapkan anda setia bersama kami sehingga jam 9.30 pagi nanti. Baik,
Pembelajaran dalam talian sudah menjadi norma baru dalam kehidupan kita dan sudah pasti pembelajaran dalam talian ini ada cabarannya di antara tenaga pengajar dan juga pelajar, pasti ada kekangan dari segi komunikasi dan sebagainya. Dan tahun ini lebih 3,000 buah sekolah ditutup akibat pandemik COVID-19 dan disebabkan penutupan sekolah itu menyebabkan para pendidik, para guru ini terpaksa memulakan pembelajaran yang baru dengan mengadakan kelas secara online. Dan untuk hari ini saya bersama seorang guru tuition di sini iaitu Cikgu Aisyah, Nur Aisyah Samsudin yang merupakan guru tuition sejarah dalam pelajar. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat? Sihat. Hari ini ada kelas? Hari ini kelas PEK. Okey. Jadi cikgu mengajar mata pelajaran sejarah? Sejarah saja. Okey cikgu, kalau sebelum ni kita mengajar secara bersemuka dengan pelajar, senang, komunikasi tu senang sampai. Kalau murid-murid tak fokus boleh terus tegur dan sebagainya. Tapi bila mengajar secara online ni cikgu, mungkin mesti ada cabarannya. Macam mana tu cikgu? Okey, cabaran bila kita belajar online ni adalah bila kita nak suruh pelajar dengan suara kita, kalau dekat dalam kelas mungkin kita boleh rotan, kita boleh pukul ataupun kita boleh denda dan dia rasa malu. Tapi kalau online, kita ada admin dekat belakang tabir yang akan blok pelajar-pelajar yang buat hal. Jadi admin dekat belakang tabir tu kita akan ramailah yang akan jaga dan kita akan warning siap-siap kalau ada komen-komen negatif, kalau ada benda-benda yang tidak menarik, so kita akan terus blok dan diorang rasa rugi sebab mereka berbayar tetapi bila kena blok dah tak boleh masuk. Okey, maknanya sebelum kelas bermula tu kena tegur siap-siap lah, kena pesan siap-siap lah, kena fokus lah ni. Ya, memang kita ada SOP. Bukan COVID-19 je ada SOP. Kelas kita online pun ada SOP. Okey cikgu. Tengok cikgu ni energetik betul. Kata kelas pack, student pun ramai. Macam mana cikgu kekalkan tenaga ni? Okey, nak kekalkan tenaga ni macam saya jadikan orang kata fakta sejarah tu sebagai lagu-lagu TikTok. Jadi memang suara tu akan tenggelam timbul. Macam hari ni pada serak-serak sikit sebab saya baru habis lepas seminar Nur yang join pelajar yang join adalah 21,000 orang pelajar yang join masa seminar Nak Ubah Rizal. Kita singkatkan jadi seminar Nur. So Sabtu dengan Ahad ni pun kita ada seminar kilat untuk pelajar SPM. Jadi suara tu akan ada tenggelam timbul lah. Jadi macam mana saya nak kekalkan konsisten ada suara? Hari-hari saya kena minum air lemon. Okey, itu tips untuk kekal konsisten. Okey cikgu, kita nampak kat sini ada handphone cikgu, ada tripod lagi dan ini ada nota-nota dan sebagainya. Macam mana? Adakah ini salah satu cikgu punya bahan pembelajaran? Bahan pembelajaran, ya. Sebab kebat sekarang ni macam sejarah dia ada kebat. Kebat tu terbahagi pada 3. Yang format tu, kebat berformat tu, mereka nak tak nak, suka tak suka sejarah wajib kena hafal. Bila wajib kena hafal tu pelajar ni dia ada problem di mana dia nak hafal sebab normally pelajar yang pandai maths dia akan rendah sikit bab menghafal. Jadi kita akan buat benda yang dia minat. For example, benda ni dia nampak kreatif, dia nampak macam wow, saya sukalah benda-benda macam ni sebabnya pelajar yang minat matematik ni dia jenis orang yang suka benda lain dari yang lain. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh tunjuk sikit demo macam mana cikgu mengajar. Penonton kita pun nak tahu ni macam mana agaknya cara cikgu mengajar. Okey, saya ibaratkan yang ni kamera saya. Okey. So kalau untuk lagu ni, okey ni faktor-faktor imperialisme Barat dekat bab 1 KBSM. Dia dekat bahagian 1.1 lah. Jadi, apa yang saya buat dekat pelajar saya, apa yang saya buat dekat pelajar saya jadikan lagu ni, lagu yang dia minat. Sebab ada pelajar, dia suka orang kata lagu TikTok. Ada pelajar, dia suka lagu yang mendayu-dayu. Ada pelajar, dia suka lagu bercinta. Ada pelajar juga suka lagu macam ala-ala merdeka. Jadi, saya buat 3 versi menggunakan lagu ni saja. Okey. So, untuk versi yang pertama adalah bagi pelajar yang suka bercinta. So kita ambil lagu Mari Selawatan daripada Wali Band. Contoh dia adalah bukan aku tak suka padamu, bukan aku tak rindu denganmu. Okey, kita tukar pada fakta sejarah. Okey. Revolusi perindustrian, kekayaan bahan mentah, sistem pengangkutan dan perhubungan, persaingan kuasa barat, beban orang putih dan tugasnya menyebarkan tamadun, faktor-faktor imperialisme barat di Asia Tenggara. Sorry, tenggelam timur sebab tak ada suara. Lepas tu lagu TikTok pula Iman Troy kan.
Aku pilih-pilih lagi. Korang kan suka main TikTok kan? So kita tukar, kita tak ambil part tu. Kita ambil part challenge yang muka buruk tu. Ku timbang menimbang dalam fikiran. Toing, korang suka buat muka buruk kan? Okey, so kita buat macam tu. Okey. Cikgu pun kena ni. Tak ada suara. Suara dah tak ada dah. Suara dah tak ada dah. Okey. Okey, cikgu. Ku timbang menimbang dalam fikiran. Revolusi perindustrian. So you boleh cepatkan dekat sini ataupun ikut you punya tone lah. Revolusi perindustrian. Kekayaan bahan-bahan mentah. Macam you boleh lah matchkan dengan lagu tu. Sistem pengangkutan dan perhubungan. Persaingan kuasa barat. You buat muka-muka. Sedangkan student kita dia macam sangat kreatif kan. Okay, you boleh jadi student yang kreatif kalau you boleh aplikasi benda yang you minat ke dalam subjek sejarah. Sebab sejarah ni bukanlah subjek yang membosankan dan susah nak hafal. Kalau tak kreatif memang tak boleh nak hafal. Tapi kalau kreatif, benda ni pun boleh hafal. Contoh kalau yang tak suka menyanyi tu, boleh je guna lagu kebangsaan. Macam tanggal 31. Okey, revolusi perindustrian. Kekayaan bahan-bahan mentah. Sistem pengangkutan dan perhubungan, persaingan kuasa-kuasa barat. At least you dah ada 5 point. Kalau esei paling tinggi pun 8 markah saja. Pluslah huraian. Letaklah contoh. Dah dapat full mark. Saya ada previous pelajar Cina yang tak pandai bercakap bahasa Melayu. Terus saya mengajar dia dalam bahasa Inggeris. Tak. Dia trial SPM tahun 2018. Tahun ni tak ada trial Selangor. Tak ada lagi lah. Yang tahun lepas, dia dapat 100 markah sejarah. Wow. Sebab cikgu kelas dia kata, saya tak tahu nak potong markah dia dekat mana. 8 markah yang diminta dibagi 12 markah. Objektif 40 semua betul. Maknanya masa cikgu mengajar, tadi cikgu menyanyikan revolusi perindustrian, kekayaan bahan mentah ni semua. Cikgu mengajar sekali tu, student cikgu ikut sekali menyanyi. Okey, saya akan buat take 1, take 2, take 3 sampai ke take 4. Normally nak masuk take 5 tu, saya akan padam. Sebab saya bukan jenis yang tulis. Saya tulis point saja. Macam for example, saya tulis yang ni kan. Okey, saya akan tutup. So, dia dah tak nampak. Bila dah tak nampak, so dia nyanyi sama-sama dengan saya diam, saya kata nyanyi sekarang. Saya buat tangan je bergerak dan lepas tu pula bila saya buat tangan je bergerak, saya kata komen dekat bawah, korang boleh nyanyi ke tidak. Kalau ada seorang berkomen, saya tak boleh lagi cikgu, kita akan ulang lagi. Tapi majoriti semua, cikgu kenapa senang sangat? Sebab senang, masa cikgu mengajar tu sekali boleh terus menyanyi ikut hafal sekali lah. So, sebab kita lagi senang kan nak menghafal kalau benda tu berlagu, jadi senang. Saya nak cuba cikgu ajar saya, tapi cikgu jangan nak lagu apa? Sebab kita ada lagu yang senang dekat belakang ni. Lagu senang cikgu. Okey, pernah dengar tak lagu Zalika, kaulah gadis jelita. Okey. Portugal, Perancis, Spanyol, Amerika, British, Belanda. Kuasa imperialis barat di Asia Tenggara. Siapakah mereka? Kuasa-kuasa barat. Macam tu. Saya pula kena nyanyi lah. Kena, try. Portugal, Perancis, Spanyol. Okey, kita macam ni. Tak, memang ramai student yang suara tak sedap. Tapi saya kata nyanyi untuk diri awak. Awak bukan nyanyi untuk orang lain. Okey, so kita nyanyi sama-sama. Okey, boleh. Okey, so try Portugal, Perancis, Spanyol, Amerika, British, Belanda. Kuasa imperialis barat di Asia Tenggara. Siapakah mereka? Follow yang ni. Kuasa barat. Tak apa, dah tak ambil SPM tak apa. Sebabnya pelajar SPM memang take 1 dia orang takkan tangkap. Bila kita buat banyak kali take, dia orang macam dalam satu seminar tu dia orang boleh tangkap sampai 30 lagu. Bagusnya. Dan feedback daripada parents, dia kata anak saya selama ni tak pernah suka buka buku sejarah. Sekarang ni dia nak cari teacher ambil ni part mana. Lama ni buku sejarah tu jadi perkasam. Sebab banyak sangat tulisan. Bila saya ambil benda ni, lepas tu kita pula suruh staff colour cantik-cantik. Lepas tu macam tarikanlah untuk diorang. Okey, kalau biasa untuk seminar kita akan preparation well lah. Kita akan letak muka sekali tokoh-tokoh. So macam diorang kata, teacher saya tak jumpa benda tu dalam buku sejarah. Jadi sebabnya dia tak pernah buka buku sejarah. So that's why bila dia buka buku sejarah,
sejarah dan dia tengok, so dia rasa macam happy lah sebab benda ni sebenarnya ada dalam buku sejarah dan benda ni benda yang dia tak perasan pun, macam benda ni yang masuk exam, benda ni yang jawapan untuk exam. Maknanya cikgu menggunakan teknik, kita perlu ada poin-poin pentingnya, kuasa-kuasa barat siapa mereka, Portugal, Perancis, Sepanyol ni semua, tapi untuk lebih kita menghafal dan ingat, kita tukar kepada nyanyian. Betul. Okey, maknanya masa nak jawab exam tu, sambil tu dalam otak tu menyanyilah tu. Okey. Sebab pelajar kita orang biasa lepas habis exam, sebab kami start bukan sekarang, bukan masa PKP je. Kami start pada tahun 2015 dan kami besarkan lagi keluar daripada Negeri Selangor pada tahun 2017. So tahun 2018 kami ada pelajar Sabah Sarawak sekali. So bila habis exam, kita akan follow up tanya, macam mana student boleh tak jawab? Semua cakap, cikgu, saya menari, siap berjoget-joget mengawal pemeriksaan, ingat kita orang nak minta kertas lebih. So nak cakapnya dia orang happy. So majoriti yang habis exam sejarah, dia orang keluar dewan exam tu dengan wajah yang gembira sebab puas hati. Itu yang seronoknya belajar dengan Cikgu Aisyah. Baik, Cikgu Aisyah, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Secara ringkasnya, Cikgu, mungkin tips dan nasihat Cikgu kepada ibu bapa dan juga pelajar-pelajar. Okey. Tips dan nasihat saya kepada ibu bapa dan pelajar-pelajar lah, sebab bagi saya subjek sejarah ni subjek wajib lulus SPM. Kalau tak dapat sijil kan. Jadi nak tak nak kena belajar. Pandai macam mana anak tu dalam subjek-subjek lain, macam sains sulen ke, admaths ke. Tapi kalau tak lulus ni, tak dapat A, tak boleh masuk universiti, apa orang kata, tak dapat sijil, tak boleh apply belajar lagi. So untuk peperiksaan ulangan kena tunggu lagi bulan Julai SPMU kan. Jadi waste your time. Why not gunakan, grabkan masa yang ada. Benda senang je. Just belajar, duduk depan. Dah sekarang ni tak kena datang akademi. Biasa kita buat seminar besar-besaran. Sekarang ni just dekat depan dekat rumah, depan laptop, depan telefon. Ada pelajar saya yang tengah orang kata tengah belajar dengan saya, holiday dengan keluarga, balik kampung. Jadi benda ni senang, dan mana-mana yang join seminar kita akan save sampai masa 48 jam. Nak tengok ke tak nak tengok tu pilihan sendiri. Maknanya tak ada lagi alasan untuk tidak mengulang kaji pelajaran. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Aisyah kerana sudah meluangkan masa bersama kami di Malaysia hari ini. Menarik sekali perkongsian yang dibawakan oleh Cikgu Aisyah kepada kita semua hari ini. Diharapkan anda dapat sedikit ilmu dan juga manfaat daripada perkongsian hari ini. Baik, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama Fetri Raya. Pastikan anda setia bersama kami di Malaysia hari ini. Kembali di MHR, kita memberikan semangat kepada semua yang ingin berjuang membantu golongan yang memerlukan seperti Asnaf. Dan yang terkini, Kasih Asnaf Back to School, pilih dan pulang. Mudah untuk mereka mendapatkan bekalan demi masuk ke fasa baru 2021 yang begitu mencabar. Dan untuk berbicara tentang perkara ini, kita akan bersama dengan Ketua Kongsi Korporat Majlis Agama Islam dan Persekutuan, Cik Ahmad Fadli Shah Wan Muhammad Zain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat hari terakhir 2020. Bertuah Tuan dapat bersama kita untuk Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kita berbicara tentang Kasih Asnaf kan? Ya. Sebenarnya Asnaf ni memanglah ada rasa macam soft spot dalam jiwa kita untuk membantu. Dan tersebut tentang back to school, sebab ilmu ni penting. Ada yang terjejas pendapatan, maka mereka mahu tak mahu harus bersiapkan diri untuk masuk ke sekolah ni dengan baik. Jadi bagaimana konsep yang diterapkan kali ini? Bagaimana pilih dan pulang cukup unik. Terima kasih Cik Fitri. Jadi program yang kita laksanakan pada tahun ini tak lain tak bukan, kita nak membolehkan anak-anak keluarga Asnaf, anak-anak daripada keluarga kurang berkemampuan ni untuk merasai keseronokan, kegembiraan untuk beli barang-barang sekolah. Kalau kita masa kecil-kecil dulu pun beli barang seronok beli barang kan. Jadi kita nak anak-anak keluarga Asnaf ni dapat merasai rasa itu supaya anak-anak yang lain. Jadi mereka boleh pergi tanpa perlu risau tentang bayaran. Sebab apa? Dia boleh pergi beli, pilih dan tak perlu bayar. Dan boleh balik. Itulah kita namakan dia pilih dan pulang. Dia pilih barang dia nak dan dah sesuai dengan dia, boleh pulang, tak perlu bayar. Tak perlu bayar, bukan dia tak perlu bayar, tapi yang bayar itu adalah pembayar zakat. Dia lepas maknanya kita menerima zakat daripada pembayar zakat, dia tunaikan zakat kepada Mawib dan PBZ Mawib, dan kita agihkan kepada anak-anak Asnaf ini melalui salah satu program inilah. Sebab kita tak nak nanti anak-anak Asnaf ini bila pergi masuk sesi sekolah 2021 dalam keadaan yang pakai baju lama dan sebagainya. So kita nak mereka pun gembira, baju baru. Dan kita pernah tengok rasanya video-video bagaimana pelajar habis sekolah terus berlari. Cikgu dia ikut. Rupanya dia balik ke rumah, adik dia sedang menunggu.
nak pakai kasut baju yang sama. So kita nak pastikan anak-anak daripada keluarga asnaf di Wilayah Persekutuan ini, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, ada baju sekolah baru, ada kasut sekolah baru untuk pergi ke sekolah. Masuk sesi tahun 2021 nanti. Ya, adakah mencabar untuk mencari sasaran yang tepat betul-betul yang memerlukan? Bagaimana saringan dibuat dan berapa jumlah yang Alhamdulillah. Dia sebenarnya untuk kita cari penerima ni kita dah mula-mula pada awal tahun lagi. Di mana kita bekerjasama dengan setiap sekolah, di mana sekolah-sekolah di Wilayah Persekutuan ni dia ada guru beasiswa, guru mewakili MAWIP untuk cari pelajar-pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Sebab apa, pelajar-pelajar ni pada awal tahun mereka dah terima bantuan kita juga. Bantuan sari hidup, bantuan persekolahan, dan pada akhir tahun ni untuk masuk sesi baru kita bagi pula bantuan persekolahan. Itu bantuan peralatan sekolah, untuk baju sekolah dan juga peralatan-peralatan lain. Dan untuk kali ini kita bantu kita memperuntukkan sebanyak 9.13 juta dana zakat untuk membantu 27,246 orang penerima di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Ya. Jadi sebab ini keadaan yang cukup praktikal, mudah. Jadi mungkin dapat diterangkan juga kepada bakal-bakal penzakat yang kita tahu kan, yang mungkin ini menterbitkan inspirasi untuk membantu. Mudah tak cara dia untuk dilaksanakan? Ya, senang. Sebenarnya Cik Fitri, untuk maklumatlah, bantuan pakaian dan peralatan sekolah ni kita laksanakan daripada dah lamalah, setiap tahun kita laksanakan. Tahun-tahun sebelum ni apa yang kita buat, kita ada perjanjian dengan satu jenama dan kita buka pusat penebusan dalam 5 pusat penebusan untuk ditebus. Tapi tapi tahun sebelum ni apa masalah, ada rumutan sikitlah, biar ada 5 sahaja pusat penebusan ni dengan bilangan 27,000, 30,000. So kadang terpaksa beratur panjang dan sebagainya. Bila pergi ada barang tak ada. So tahun ni kita buat penambahbaikan, kita tukar dalam bentuk cashless. Di mana kita pilih 46 buah outlet, pasaraya atau kedai yang mana asnaf ni, penerima ni hanya boleh pergi ke mana-mana 46 buah ni, boleh pilih apa saja namanya dia nak. Just bawa my card ataupun kalau yang sekolah rendah bawakan my kit ataupun surat beranak lah. So dia boleh pilih barang apa yang dia nak. Kita dah tentukan pelajar sekolah rendah jumlah dia 250 sebagai contoh. Pelajar sekolah rendah yang sekolah agama RM400. So dia boleh belilah apa barangan sahaja, kan jenama sahaja yang selesa dengan dia lah. So kalau kita sebagai contoh, kalau dia yang pentingnya kita minta dia orang pilih dulu barangan wajib. Barangan wajib ni sekolah, uniform sekolah, kasut sekolah, beg sekolah. Dah beli tu baru boleh beli barang-barang pilihan macam alat tulis, barang uniform. Dan baju sekolah ni bukan baju putih saja. Kalau dah dia ni pengawas boleh pilih boleh uniform biru, coklat dan sebagainya. Kita mudahkan mereka. Dengan tadi disebutkan jumlahnya hampir 10 juta jumlah yang begitu besar, dengan jumlah yang ramai 28,000 pelajar yang akan mendapat manfaatnya. Bagaimana inisiatif ini mampu dieratkan dengan cemerlang? Sebab kita melihat limpahan maklumat, walaupun kita berpusat di ibu kota, di metropolitan, tapi siapa tahu di pinggir pantai ada golongan yang miskin yang memerlukan. Bagaimana mendapat keupayaan sebesar ini? Kita sebenarnya terima kasih banyak sebenarnya kepada para pembayar zakat yang tunaikan zakat kepada MAWIP dan juga PPZ MAWIP. Sebab MAWIP ini mengagihkan zakat daripada pembayar zakat. Mereka di wilayah ni sangat komited tunaikan zakat. Alhamdulillah, walaupun dalam masa PKP ni kita jangkakan kutipan zakat agak menurun. Tapi sehingga Oktober baru-baru ni kutipan zakat meningkat. Walaupun dalam tahun PKP, walaupun ekonomi yang menguncup sedikit, tapi mereka tetap bayar zakat dan lebih tinggi daripada berbanding tempoh yang sama tahun lepas. So dengan dana zakat yang diterima daripada pembayar zakat inilah kita mampu gerakkan program-program ini. Dan program cashless bantuan pakaian sekolah yang kita bahas ini adalah salah satu daripada 30 skim bantuan. Kita ada 30 skim bantuan keseluruhannya, dan dengan komitmen para pembayar zakat yang tunaikan zakat kepada MAWIP dan PPZ MAWIP, alhamdulillah kita dah laksanakan sehingga November baru ni kita dah agihkan 630 juta. Jadi Cik Fitri, hari ini hari terakhir. Itulah dia. Supaya nak membayar zakat. Ada masa lagi. Untuk dapat rebate SPM. Ya, income tax tu ada masa lagi. Saya difahamkan biasanya pada akhir tahun ni PPZ pun buka kaunter sampai tengah malam. Tapi ada online sekarang ni, boleh bayar secara online. Mudah. Apa faktor menyebabkan lonjakan dari segi zakat? Kita jangkakan ketika PKP menurun kan, tetapi semangat untuk membantu golongan memerlukan seperti asrama ni sangat tinggi. Itulah mungkin orang kata bila lagi banyak kita memberi, lagi banyak kita terima. So bila mana kita banyak, sebab sebanyak PKP tu kita dah agih lebih kurang 90 juta zakat untuk bantu mereka terjejas. So mungkin bila masyarakat nampak perkara ni, maknanya bagaimana mereka boleh bantu, mereka lebih teruja lah untuk menunaikan zakat kepada MAWIP dan PPZ MAWIP, insya-Allah. Kita harapkan ini dipermudahkan, kasih asnaf back to school, pilih dan pulang, lebih banyak tempat ataupun pusat dibuka
untuk penebusan mudah saja sebab ini memberikan manfaat cukup luas kepada ibu bapa yang memerlukan. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cik Wan Ahmad Afandi Shah, Wan Muhammad Zain. Itu Indikasi Korporat Majlis Agama Islam Bidang Persekutuan. Orang yang pun tersenyum, moga-moga ada juga inspirasi senyuman untuk kita sebarkan. Senyuman kesyukuran untuk asnaf yang menambahkan perubahan dalam kehidupan. Dan sebab itu kita bersama dengan seorang personaliti yang barangkali lama tak lihat beliau di kaca TV, tetapi ada penceritaan yang cukup hebat sebagai inspirasi bersama dengan Ferry Anugerah Makmur selepas ini di MHI. Kita kembali selepas ini. Perkongsian pengalaman umpama mati hidup semula. Dan bersama bakat baharu Firdaus Mandarin. Istimewa Jumaat di Malaysia hari ini bermula jam 8 pagi di TV3. I have often told you stories about the way I live a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you'd say, come lay with me, love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Many times I've been a traveler, I looked for something new. In the days of old when nights were cold, I wandered without you. But those days I thought my eyes had seen you standing near. Though the blindness is confusing, I know that you're not there. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I can hear the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of fortune. Silakan. Waalaikumsalam, Abang Ferry. Apa khabar? Alhamdulillah. It's good to see you. Yeah, Good to see you. Okey. Silakan, Abang Ferry. Terima kasih. Ya, itu dia satu suara yang saya percaya mengimbau kembali ya kita tahun 80-an dahulu tapi masih kekal bertenaga saya lihat. Alhamdulillah masih diberikan rezeki. Alhamdulillah. Tapi tenaga maklumlah dah meningkat hampir 60 tahun pastilah tak serancak dulu lagi. Kita harus akur kepada takdir dan juga fitrah Allah.
Ya. Kalau dah umur 60, kita terimalah sebagai 60. Tak boleh jadi 20. Sekarang umur berapa? Hampir lah. Hampir 60. Setahun lagi. Setahun lagi 60. Tapi yang penting tengoklah di baju tu. Ya. Memang trademark ya. Saya suka menikmati sesuatu yang tidak dinikmati oleh orang lain. Dan baju ini kalau orang tengok mungkin katanya cantik. Sebenarnya baju ni saya beli di Waterlooplein di Belanda, iaitu sebuah pasar lambak. Pasar karat. Dari Waterlooplein, dan ini adalah Bavarian Tirol nama dia. Bermakna jaket-jaket yang dicipta oleh orang Jerman pada zaman dulu. Jadi baju ni baju lama sebenarnya. Kenapa berminat dan kenapa begitu serasi sekali? Daripada dulu memang begitu. Memang dah jiwa saya memang suka benda-benda yang tidak ada pada orang lain. Okey, baik Abang Ferry, lama menghilang ni mesti tertanya-tanya ke mana perginya? Sebenarnya saya sentiasa ada di sini. Tidak ke mana-mana pun. Tetapi saya suka berkarya. Jadi karya itu bukan hanya setakat menyanyi, bukan saja setakat berniaga, mungkin juga bermotivasi, beramal jariah, apa saja dalam bentuk pengkaryaan. Hidup kita adalah satu perjalanan karya. Baik, mungkin pada adik-adik generasi baru tertanya nama yang betul unik ya. Okey, saya ingat saya ketika darjah 2 kot saya ada baca. Tapi sekarang untuk pengesahan sajalah. Okey, Ferry Anugrah Makmur. Betul. Jadi unik. Unik. Okey. Apa asal usul nama? Cerita ini berkisar daripada seorang pemain badminton Indonesia yang bernama Ferry Sanoville. Jadi arwah mak ayah dia sangat minat kepada badminton. Maka diberikanlah nama anak seorang juara, Ferry. Dan anugerah adalah penantian ayah bonda selama lebih 8 tahun sebelum kelahiran seorang anak. Dan itulah anak laki-laki. Ayah menginginkan anak perempuan. Tetapi tidak dapat, yang menang bonda. Bonda menang dapat anak laki-laki. Itulah anugerah Allah. Dan Makmur itu adalah nama arwah ayah. Jadi nama itu menjadi sebuah cerita. Ferry adalah anugerah Allah kepada sebuah keluarga yang makmur, insya-Allah. InsyaAllah itu dia. Kan bercakap mengenai saya akan bercakap mengenai mak ayah ni. Tadi Abang Ferry ada cerita pasal novel biografi Abang Ferry yang akan datang ni nanti. Kabarnya akan diedarkan ke 3 negara, Malaysia, Indonesia dan juga Vietnam. Dan menarik sekali mengenai penceritaan dalam novel tu Abang Ferry. Mungkin boleh kongsikan. Ini bersesuaian dengan masyarakat majmuk Malaysia khasnya dan juga dengan kecelaruan dunia amnya. Bagaimana kesinambungan daripada kesatuan bangsa, bahasa dan budaya dapat membentuk muhibah dan sentosa hidup. Kerana ibu saya dilahirkan sebagai wanita Tionghoa yang berdarah Jawa, jatuh cinta dengan arwah ayah, seorang anak saudara Pak Kiai besar dari Sumatera Barat. Jadi pertembungan dua bahasa, dua budaya dan dua agama memanglah sangat bercanggah. Dan akibat daripada percanggahan ini tidak ada restu daripada pihak mak. Dan nenek begitu keras menghalang. Tetapi begitu pula lah kerasnya kasih sayang mak dan ayah untuk memohon izin untuk disatukan secara sah. Dan izin tidak diberikan. Dan tidak ada jalan lain, mereka berani untuk menongkah arus, berjuang apa saja demi kehidupan yang bersih, bukan kehidupan yang salah. Meminta izin untuk pernikahan tidak diberikan, maka mereka sanggup untuk meninggalkan rumah. Dan akibat daripada peninggalan rumah, mak disumpah oleh nenek sehinggalah penderitaan hidupnya bergelora sehingga ke akhir hayatnya. Jadi penceritaan ini dapat satu pedoman untuk ibu bapa hari ini, berikanlah restu kepada anak-anak sekiranya mereka ingin berkahwin. Akibat daripada tidak adanya restu, maka boleh menjadikan novel ini sebagai satu pengajaran
Ya, dan juga sebagai mungkin rujukan lah ya untuk Betul. mereka. Kalau anda perhatikan ya, Abang Ferry ni sebenarnya memang mempunyai bakat yang luar biasa lah. Ya, kalau kita lihat dari segi biografinya, sejarahnya, ya, bermulanya kerjanya bukan saja sebagai seorang penyanyi tadi kita lihat, sebagai penulis novel, kita juga boleh perhatikan Penyampai TV. Mungkin ada lagi tak yang kita tak tahu. Tukang masak. Semua banyaklah sebenarnya. Jadi macam mana kepuasan dengan multi skill yang anda miliki? Okey. Saya dilahirkan dalam satu keluarga yang sangat miskin. Dan modal orang tua saya hanyalah nasihat. Modal orang tua saya adalah kasih sayang. Dan saya dibekalkan oleh keseluruhan modal-modal yang sangat penting ini. Yang pertama modalnya adalah kejujuran. Kejujuran dan juga kerja keras. Dan kerja keras itu ekorannya adalah multitasking. Multitasking itu adalah keupayaan melakukan berbagai-bagai kerja dalam satu masa. Tujuannya adalah untuk merangsang dan menaik taraf prestasi kita. Jadi kebetulan saya memiliki banyak minat dan minat-minat itu saya bawa ke tengah dan alhamdulillah mendapat reaksi yang baik daripada teman-teman, daripada masyarakat dan terutamanya perniagaan, kerana perniagaan itu adalah seperti mana Nabi kita, 9/10 daripada rezeki itu datangnya dari perniagaan, maka saya berniaga. Dan perniagaan itulah yang membawa saya ke mana-mana dalam kerjaya penerbangan Sri Pentas tahun bila tu? Sri Pentas waktu masih di belakang New Straits Times dulu, di sebelahnya Kilang Kari. Dan saya menjadi host music bersama dengan Melissa Saila. Waktu itu Azwan Ali sedang melanjutkan kuliah di Universiti Malaya. Jadi saya mengisikan ruang kekosongan tersebut. Juga saya menganjurkan program memasak. Dan program memasak itu sejurus sebelum Chef Wan balik ke Malaysia. Jadi sewaktu saya masih lagi menjalani program memasak, saya bertemu Chef Wan di luar set. Dan beliau akan mengambil alih program tersebut. Begitu. Abang Ferry dah lama berkecimpung dalam industri ni sejak tahun 80-90-an lagi. Pastinya pelbagai onak rintangan dilalui Abang Ferry. Mungkin Abang Ferry boleh kongsikan kepada penonton kita. Mungkin ada kisah suka duka, tak kisahlah dari segi percintaan ke ataupun kewangan dan sebagainya yang boleh Abang Ferry kongsikan. Bagi saya, dalam kehidupan ini kita wajib memiliki stres. Stres kalau kita ambil secara positif, ia akan menjadi satu daya rangsang untuk memotivasikan diri kita. Apabila manusia tidak memiliki stres, tidak ada rintangan dan tidak ada cabaran, maka manusia itu tidak boleh bergerak lagi. Di sinilah saya terima, contohnya COVID sekarang ni, kita kalang kabut dengan COVID. Tetapi tidakkah kita terfikir daripada COVID, kita boleh mencari sesuatu yang boleh mengambil keuntungan daripada masalah ini. Di sinilah orang-orang berniaga sering mencari tahu apakah yang boleh dilakukan daripada masalah ini. Jadi masalah yang saya lalui banyak sekali. Dalam dunia penganjuran seni lukis misalnya, saya sudah tertipu 3 kali oleh seniman-seniman. Dalam dunia hiburan, saya pernah dianiaya sewaktu satu pertandingan. Itu biasa. Kerana jatuh itu biasa. Tetapi bangkit dari kejatuhan itu luar biasa. Jadi bagi saya kalau jatuh itu macam budak kecil, dia naik basikal jatuh. Tapi dia tidak putus asa. Dia nak berjalan, dia jatuh. Tetapi pernah kita lihat anak-anak kecil yang putus asa dah tak nak. Mulai besok saya tak nak jalan dah. Dia akan tetap berjuang. Ketika jatuh tapi tak menjulang dendam. Ya. Cabarannya. Okey, di situlah letaknya kematangan kita. Apabila kita memiliki peluang untuk membalas dendam, tetapi kita memilih untuk tidak membalas dendam, tetapi kita memilih untuk memaafkan dan memberikan pelukan kepada orang itu. Ini merupakan suatu kejayaan yang sangat luar biasa. Kejayaan yang sangat terpuji. Jadi begitu juga dengan saya. Saya banyak kali tertipu, banyak kali teraniaya, banyak kali tumbang. Tetapi saya maafkan semua orang-orang ini. Dan sekarang saya tidak ada stres dah. Kalau saya simpan di dalam, dia akan menjadi satu terbuku yang menjadi lebih besar. Dan akhirnya
Orang yang kita marah tu pun tak apa-apa. Kita yang kena sakit jantung, sakit darah tinggi, sakit sendi semua akibat daripada kita marah kat orang tu. Kita yang stres sendiri. Itulah rahsia Abang Ferry kekal, saya percaya, sampai ke tahap ini. InsyaAllah. Ramai di antara anda yang mungkin kalau nak bertanyakan soalan kepada Abang Ferry, anda boleh hubungi kami di talian seperti biasalah ya. Taliannya seperti biasa, anda boleh call kami ya, dan anda boleh tanyakan soalan apa saja. Di Facebook dan sebagainya. Jadi ada tak buat amalan tertentu untuk sihat? Kesehatanlah Okey, ini seronok saya nak kongsi. Saya baru saja disahkan oleh doktor ada memiliki batu di dalam hempedu. Dan batu ini tidak boleh melalui laser. Satu-satunya cara adalah untuk dibedah. Tetapi saya juga mempelajari ilmu makanan daripada budaya Jepun. Satu-satunya cara saya sekarang adalah untuk meneruskan budaya makan saya. Segala apa yang suka saya makan, ataupun saya mengikuti cara kedua, iaitu satu makanan selang 48 jam. Okey. Jadi dalam masa 48 jam saya hanya minum air saja. 2 hari minum air 2 hari minum air saja. Kemudian saya seling kembali dengan makanan. Maknanya 1 hari makan berat. Makan berat. 48 jam tak sentuh makanan sama sekali. Okey. Kemudian buka puasa 48 jam kemudian. In between tu air saja. Air bukan air manis lah. Tak ada manis. Tak boleh manis. 0 kalori, air mineral. Okay, Faiz akan buat Kejap lagi buat. Dan insya-Allah. Berapa lama dah Abang Ferry mengamalkan gaya pemakanan? Dah hampir 6 bulan. 6 bulan. Jadi apa dia punya hasilnya? Hasilnya sekarang saya merasa lebih sihat, lebih berstamina, dan saya jarang merasa mengantuk. Demam ke selsema ke pun dah tak ada sangat. Dan gangguan pada hempedu itu pun sudah dilihat berkurangan. Alhamdulillah. Jadi ini adalah satu cara detox kerana logiknya sangat mudah. Apabila kita makan, kita perlu pembakaran. Orang-orang macam kita, apa pembakaran yang kita buat? Dunia aircon, kereta aircon, rumah aircon, pejabat aircon, dan nak pergi gym, dalam gym pun ada aircon. Betul. Kecuali kita abang-abang seni bina, mud contract. Pagi petang ikat batu, angkat simen berat. Okey, kita boleh makanlah 3 kali sehari. Macam kita sebenarnya tak perlu. Dan apabila tidak ada lagi makanan yang perlu dihadam, maka sistem pembakaran akan menghadam lemak kita lah. Di sanalah kuncinya kita akan menjadi lebih sihat. Kerana di lemak-lemak itu juga mengandungi toksik. Jadi toksik itu akan dinyah sekali lah dengan sistem yang lebih dinamik. Patut pun nampak masih sihat, bertenaga, menyanyi pun masih boleh lagi kan. Tapi sebab pagi-pagi kan jadi dia ada tergelicik sikit tu kan. Saya mohon kemaafan kepada audiens. Sebab tadi sebut berdarah Jawa. Betul. Jadi apa mungkin pepatah Jawa ke apa tradisi Jawa yang ada dalam diri yang dapat dikongsikan? Okey. Orang Jawa ini terkenal dengan keramahan dan juga kejujuran. Jadi apa saja dalam kehidupan ini, jika kita tidak memiliki apa-apa, sanjunglah modal kejujuran itu. Dan sanjunglah modal kesetiaan. Sanjunglah modal kepada kegigihan. Ini 3 adalah asas kepada setiap orang Jawa. Jadi orang Jawa ni walaupun dia dah kaya raya, dia tetap pegang kepada pedoman bahawa dia perlulah jujur dalam hatinya. Dan jujur ini bukan dikala orang lain melihat. Jujur dikala tidak ada orang yang melihat. Ini merupakan cabaran yang sangat besar. Katakanlah terletak dompet orang tercicir kan, dalamnya banyak duit. Orang tak ada ni, tak apalah kita ambil lah. Kalau ada orang, kita nak tunjukkan bahawa kita jujur. Betul. Bang, ini abang punya ni saya. Sebab ada orang melihat. Betul. Jadi itu tidak jujur lah namanya, itu berpura-pura. Betul. Itu pepatah orang Jawa lah kan. Abang boleh berbahasa Jawa? Yo iso tu. Ngomong Jawa. Yo, cakap masalah Jawa. Sampai orang Jawa tu. Lah yo. Wong Jawa iki carane piye ya? Jawab mestilah. Janganlah. Tadi dah nyanyi kan? Tadi nyanyi ni suruh cakap, suruh ngomong Jawa lagi, janganlah. Wong Jawa iki ono di skon Malaysia ya ono. Skon Indonesia ya ono. Nang dindi kuwi wong Jawa ki iso survive paten. Soale survival wong Jawa iki wis tekan keturunan biyen sampai saiki wonge
kerja ni keras. Jujure paling jempol. Barkui semangat perjuangan ni wong Jawa iki apik tenan. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah. Walau patutnya kena ada subtitle kan kat bawah kan supaya kita dah terkebel-kebel. Jadi ayah saya orang Padang. Dan saya juga boleh berbahasa Minang. Padang. Macam-macam bahasa lah boleh ya. Boleh. Abang Ferry, ada 2 minit lagi ni Abang Ferry. Okey, Abang Ferry dah menceburi pelbagai bidang, dah jadi penyanyi dan sebagainya. Dalam masa beberapa tahun lagi ni, apa lagi perancangan? Mungkin belum lagi dikecapi, apa mungkin nak inginkan selama ni? Saya inginkan novel ini jika sekiranya mendapat perhatian dan respon baik dari masyarakat, saya ingin membuat filem daripada novel ini. Dan saya welcome, saya alu-alukan kepada sutradara di Malaysia, sutradara di Indonesia untuk mempertimbangkan kandungan novel ini kerana ia menciptakan satu kesatuan hati. Dan ini merupakan satu persaudaraan Malaysia dan Indonesia. Adalah sulaman Vietnamnya di sana kerana isteri saya orang Vietnam. Jadi dia akan dialih bahasakan ke Vietnam dan novel ini juga insya-Allah akan dijual di Vietnam. Isteri Vietnam? Isteri saya orang Vietnam. Dia anak kacukan apa ya? Ada Jawa, Cina. Ya, jadi adalah macam fried kway teow campur dengan bun kasau. Bun kasau itu adalah masakan Vietnam yang... Tapi kopi Vietnam memang terbaik. Oh, kopi Vietnam terbaik. Yes, memang sedap. Kopi Vietnam. Oh, promote lah. Tapi nak puasa 48 jam. Itulah dia. Semua makanan pula. Ya, jadi itulah dia. Saya rasa abang ni umpama permata lah. Alhamdulillah. Bakat. Moga-moga semua ilmu ada. Dan saya kalau tak dikongsikan, moga-moga terlaksana impian novel. Terima kasih. Dan juga mungkin impian lebih banyak roadshow saya kira jawara untuk berkongsi motivasi. Perlu saya cerita sedikit lah. Kata-kata mutiara untuk novel ini akan diberikan oleh 2 orang tun di Malaysia. Ya. Itu merupakan satu penghormatan yang saya sendiri merasa sangat terharu dan merasa kerdil di atas penghormatan 2 orang tun kepada novel yang akan dipasarkan dalam masa 2 minggu lagi insya-Allah. Insya-Allah. Jadi memang betul-betul anugerah dan jawapan nugraha. Apa apa? Bolehlah bunyilah juga kan. Anugerah? Banyaklah nama-nama sebegitu. Itu di Indonesia memang ramai lah. Baik. InsyaAllah. Dan kita ada perkongsian sebenarnya nak kongsikan kepada anda. Jangan lupa untuk saksikan filem hebat sempena Tahun Baru Thor Ragnarok pada Jumaat esok 1 Januari 2021 jam 10 malam hanya di TV3. Sebab kita dah pun masuk tertib menghitung Tahun Baru tanpa sambutan tapi tak menghalang untuk kita terus nikmati kehidupan yang lebih baik dan tenang sebab hidup ini adalah sebuah anugerah untuk mencapai kemakmuran. Alhamdulillah. Jadi kita buat koleksi ya baju-baju? Ada galeri? Ada. Kalau Fitri nak datang jemputlah. Saiz tak? Sama saiz tak? Boleh. Okey, terima kasih juga kepada Abang Ferry Anugerah Makmur. Terima kasih kerana sudi datang ya. Mengubah kerinduan ramai di antara Abang belum lagi bang, duduk dulu bang. Duduk lagi. Terima kasih saja. Okey, kita dah sampai ke hujungnya. Hari ini 31 Disember, besok Tahun Baru dan ya kita harapkan bahawa untuk tahun yang baru ini anda dapatlah memberikan satu sinar bahagia, memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan kita jumpa esok sempena Tahun Baru 2021. Jaga diri baik-baik. Jumpa nanti nyanyi lagu Lir-Ilir bang ya. Okey. Jumpa lagi. Selamat Tahun Baru 2021. Bye-bye. Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang, sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang. 5 tahun lalu sekumpulan niat nak cipta lagu. Bersama hadap jalan berliku hingga waktu bertukar waktu. Tak pernah tangguh selagi mampu.
Aku tuju yang ku mahu. Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang. Satu demi satu ya, kan pergi bila waktu ya. Baru ku sedari it's all about family. Bagiku sedikit masa, hasilku bagi keluarga. Jangan salah sangka, jangan salah sangka. Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang. Penat lelaku ku saja tahu.